Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar rakan-rakan guru di daerah Pitas khususnya? Pada hari ini saya ingin mengajak cikgu-cikgu untuk sedikit menerangkan mengenai kaedah pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau lebih dikenali PDPR. Matlamat saya ialah ingin memberi sedikit kepahaman kepada cikgu-cikgu, terutama sekali dalam memandu cikgu-cikgu membuat pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, kita mulakan taklimat pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Untuk makluman cikgu-cikgu, pengajaran dan pembelajaran di rumah ini dilaksanakan berikutan arahan penutupan operasi sekolah. Oleh itu, semua sekolah perlu melaksanakan PDPR. Guru boleh mengajar menggunakan dua cara, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah dalam talian ataupun lebih dikenal secara online, dan PDPR di luar talian. Seperti yang lalu, cikgu akan diberikan link ataupun portal yang mana cikgu akan melaporkan pengajaran dan pembelajaran harian cikgu. Dan cikgu boleh masuk dalam portal untuk mengisi sekurang-kurangnya 3 subjek. Sekiranya cikgu mempunyai lebih 3 subjek, maka cikgu boleh masuk sekali lagi untuk membuat laporan. Selalunya guru yang mengajar lebih daripada 3 subjek ini, cikgu berada di sekolah kecil yang tidak ramai bilangan gurunya. Guru dilaporkan mengajar sehari sekali. Namun dari sudut perkiraan pengajaran dan pembelajaran, ia adalah bergantung kepada bilangan kelas. Ini bermakna cikgu perlu merujuk jadual yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pelaporan perlu dibuat sebaik sahaja PDPR telah dilaksanakan. Pelaporan diberikan masa selama 2 hari. Contohnya, pelaporan bagi hari Isnin akan tamat tempohnya pada hari Rabu. Jadi adalah dinasihatkan kepada cikgu-cikgu, lepas saja mengadakan pengajaran dan pembelajaran, cikgu-cikgu terus membuat laporan di dalam portal yang disediakan bagi mengelakkan cikgu nanti terlupa ataupun tidak ada talian internet. Dapat 3 link yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. 1, Google Form untuk diisi oleh guru. 1 link adalah rumusan bilangan pengisian, dan link yang ketiga adalah data dalam bentuk Excel yang dikongsikan kepada PPD. Saya telah melihat portal ataupun link yang diberikan untuk pelaporan, dan saya telah menyenaraikan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh guru sebelum mengisi maklumat dalam portal. Antaranya yang kita akan nampak ialah cikgu-cikgu kena bersedia dengan email guru, nama guru, kad pengenalan, tarikh pengajaran, kedudukan cikgu sama ada berada di bandar ataupun luar bandar, nama pejabat, nama sekolah, dan cikgu juga perlu menetapkan jenis pengajaran dan pembelajaran di rumah sama ada dalam talian atau luar talian, nama subjek, nyatakan tajuk, objektif pengajaran, aktiviti pengajaran. Cikgu juga perlu menetapkan jumlah murid sebenar yang dipilih oleh cikgu mengikuti PDPR secara dalam talian, iaitu online. Sebab bukan semua pelajar dapat mengikuti pengajaran dalam talian ataupun online. Oleh itu, cikgu perlu menetapkan jumlah sebenar. Kemudian, jumlah murid yang telah mengikuti PDPR secara dalam talian.
Cikgu juga perlu menyatakan tempoh pengajaran dalam talian ataupun secara online, sama ada 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Cikgu juga perlu menyatakan pembelajaran alternatif dalam talian, sama ada cikgu menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, Google Classroom, Quizzer dan sebagainya. Cikgu juga perlu menyatakan kaedah penilaian hasil kerja murid secara online, sama ada cikgu menilai secara serta-merta ataupun cikgu mendapatkan maklumat daripada respon daripada pelajar dan cikgu menandaan kertas, ataupun tidak ada apa-apa kaedah penilaian, maka cikgu bolehlah tulis tidak berkenaan. Cikgu juga perlu menyatakan refleksi pengajaran. Guru menunggu jawapan, pelajar diberi bimbingan, tiada respon pelajar, hanya 5 orang daripada 20 orang murid terlibat. Jadi mengenai refleksi ini, jabatan juga telah memaklumkan tadi ialah hari Isnin dan hari Selasa diberi tempoh, di mana pada hari Rabu baru dikunci pelaporan itu. Jadi maknanya ada ruang masa untuk guru mendapatkan respon daripada pelajar. Selain daripada itu juga perlu menyatakan tingkatan yang diajar ataupun tahun yang diajar, dan sekiranya cikgu tidak mengajar 2 mata pelajaran pada hari yang sama, maka cikgu boleh catat sana submit. Tapi kalau cikgu mengajar melebihi 2 mata pelajaran, maka cikgu jangan tulis submit, dan ada ruangan di situ yang telah disediakan. Cikgu-cikgu boleh mencatat maklumat-maklumat subjek yang kedua dan subjek yang ketiga. Sebelum mengisi pelaporan, guru perlu mengisi data dengan tepat. PDPR perlu dirancang dengan baik agar dapat dilaksanakan dengan baik serta dipantau pelaksanaannya. Sasaran kita ialah penglibatan guru dalam PDPR ini mencapai 70% di peringkat daerah. Sebab itu semua guru perlu terlibat dalam PDPR, termasuk guru besar dan pengetua. Sekiranya semua guru ini terlibat, insya-Allah peratus penglibatan guru di peringkat daerah juga akan meningkat. Yang penting guru-guru ini disusun atur penglibatannya setiap hari supaya tidak berlaku keciciran. Pengiraan jam kredit boleh dikira berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. Penggunaan modul yang disediakan oleh sekolah atau dari pasaran boleh dilaksanakan di samping modul yang telah disediakan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sekiranya modul yang dibeli di pasaran tidak memenuhi kriteria seperti dalam garis panduan, guru-guru boleh membuat modul sendiri mengikut kreativiti untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan garis panduan. Antaranya ialah melalui dokumen penjajaran kurikulum. Setakat ini saja taklimat yang dapat saya kongsikan. Semoga taklimat ini dapat memberi manfaat dan memudahkan urusan kita dalam membuat pelaporan PDPR. Sekian dan terima kasih.